Lepas tu aku nak ceritalah akan di ke masa muda aku begitu-gitu. Allah, aku muda-muda dulu. Oh, kahwin tak pakai dah luar atas tamada ni. Liwai kurang-kurang. Nak royak masa muda aku berharap-harap cita-cita tutup. Barang yang tak boleh jadi. Barang yang tak boleh jadi. Barang yang tak boleh tamak. Masalah kita lah ni monai pulau. Lepas tu kita cerita, oh kalau aku muda semula sedap. Oh, sedap aku muda dulu deh. Oh, genang tina 2-3 belakang. Pakai luar jing, tak kait. Lekas baju rakyat tak pakai juta tamada juta deseng tak pakai. Baju pala guni pakai dulu, klik muda dulu sedap weh, sedap suka ramai. Menyuruhlah ia Abu Bakar. Menyuruh Abu Bakar akan Khalid ibn Walid bil masiri dengan berjalan Khalid san itu ila Musailamah. Nah, maka Abu Bakar titah kepada Khalid, suruh Khalid tu berjalan lagi kepada Musailamah al-Kazzab. Lepas tu wa amaddahu dan menolong ia Abu Bakar akan Khalid sani. Maka Abu Bakar tu bila dia hatta ya utuhkan Khalid, suruh pergi menyerangi dan membunuhkan Musailamah. Dalam ketika tu sambil tu juga Abu Bakar saat itu mentitahi dan pula membantu akan Khalid dengan satu bijaishin kathifin, dengan tentera yang amat besar. Tentera yang amat besar dan tentera yang amat tegak. Tentera yang amat besar, yang amat tegak ni minal muhajirin wal ansar, daripada kumpulan muhajirin wal ansar. Jadi makna katanya Abu Bakar latihkan Khalid bin Walid nagi gapo hatta untuk utuh geserahkan Musailamah. Lepas tu di dalam sambil-sambil tu Khalid san itu ditulungi dengan tentera-tentera yang amat teguh, amat besar daripada Muhajir wal Ansar. Wa arsala dan utuhlah ia Abu Bakar. Abu Bakar pun utuh dalam tu ila Syarhabil, kepada Syarhabil. Utuh pada Syarhabil saat itu oleh Abu Bakar, ya'muruhu, hal keadaan Abu Bakar ni, ya'muruhu, menyuruhlah ia Abu Bakar, tanah molek, akan Syarhabil bintidhari Khalidin, dengan menunggu-nunggu akan Khalid. Jadi Abu Bakar pun dah kita kepada Syarhabil, utuhkan Syarhabil, menyuruh Syarhabil itu tunggukan Khalid di tengah-tengah jalan. Hatta yajtami'a, hingga berhimpunglah kedua-duanya, hingga bertemulah kedua-duanya, yakni Khalid dengan Syarhabil. Dah berhimpung kedua-dua saat itu di antara Khalid dengan Syarhabil ni. Perhati molek. Berhimpung ala junudi Musailamah, di atas tentera bagi Musailamah. Tentera Musailamah mana? Allati tablughu iddatuha 40,000. Di atas tentera bagi Musailamah saat itu yang tercampailah bilangan bagi junudi Musailamah allati itulah 40,000, yakni 40,000. Ramai 40,000 tentera bagi Musailamah ketikanya Khalid dengan Syarhabil datang nak bertemu ataupun datang di atas jemaah ataupun tentera Musailamah ni, bilangi dia tu sampai 40,000. Falamma alima Musailamatu, maka tak kalau mengetahui dan tahu oleh Musailamah wa Banu Hanifah dan pula Banu Hanifah, tahu bidunui Khalidin, dengan hampir oleh Khalid duk mari dah dengan Syarhabil dan tentera-tentera yang dibawakan oleh Khalid dan ditulungi akan dia oleh Syarhabil, lagi pula membantulah oleh Abu Bakar ke Khalid dengan tentera yang terbesar daripada Muhajir wal Ansar. Kemudian cina Musailamah dan pula Banu Hanifah ya tahu kata Khalid duk mari, kharajuna, keluar mereka itu Musailamah wa Banu Hanifah, keluar tu baik. Tu baik. Apabila tahu kata Khalid tu mari, maka Musailamah pun keluar dan pula daripada Banu Hanifah pun keluar. Keluar saat itu fa askaru, membuat askar mereka itu Musailamah dan pula Banu Hanifah pun buat askar. Tang camp, orang panggil buat camp askar. Buatkan kemah askar fi manhari fil Yamamah, pada bucu dan hujung di tepi-tepi kawasan bagi Al-Yamamah. Mana tu? Di kawasan orang panggil di tepi, di luar bagi Al-Yamamah.
Mana kata Yamamah duduk tengah, lepas tu di tepi-tepi ataupun di darat-darat, di hujung-hujung bagi Al-Yamamah. Di luar-luar Yamamah tu, ya tak kem bagi askar, takkan kemah-kemah askar yang melikungi akan Yamamah. Dah di hujung-hujung dan di tepi-tepi kampung bagi Al-Yamamah, maka diletakkan kem ataupun kemah-kemah ataupun tempat-tempat askar. Apa tu? Wastaghfirun nasa, dan mengumpul mereka itu dan menghimpun mereka itu Musailamah wa Banu Hanifah. Bermakna molek. Wastaghfiru, dan mengumpul dan menghimpun mereka itu Musailamah wa Banu Hanifah an-nasa, akan manusia. Maka dah mereka itu takkan kemah-kemah, takkan tentera-tentera di bucu-bucu kampung bagi Yamamah, di tepi-tepi kampung Yamamah. Lepas pada tu mereka mengkumpul menghimpun manusia, fanafara ilaihim, maka terima kumpul. Lepas pada fok ni kumpul Musailamah diri, dan pula daripada fok Banu Hanifah mengkumpul manusia. Lepas pada tu fanafara, maka terkumpullah ilaihim, kepada mereka itu, kepada manusia saat itu. Maka apabila mereka itu mengumpulkan manusia, fanafara ilaihim, maka terkumpullah kepada mereka itu, pada Musailamah wa Banu Hanifah ni, adadun kathir, oleh bilangan-bilangan yang amat banyak. Mana dah? Ya tahu dah kata Khalid nak mari dengan Syahabil, dan dibantukan dengan tentera-tentera yang amat besar daripada Muhajir wal Ansar. Lepas daripada tu dah, maka masa Allah mula Musailamah dengan Banu Hanifah, dia takkan ken tahan, takkan kemah tahan di tepi-tepi, di kawasan tepi kampung bagi Yamamah ataupun satu tempat Yamamah tu, dia takkan ken tahan saja. Tak dia panggil kontak tahan. Kontak askar di tepi-tepi kampung tadi untuk jagakan pokok dia. Lepas dah tu dia kumpul manusia. Lepas kumpul manusia, maka terkumpullah pada mereka manusia ataupun bilangan yang amat banyak. Jadi banyak sebab 40,000. 40,000 tahan ni banyak dah, orang ni ramah dah 40,000 ni. Nak serai setiap negeri boleh dah lah 40,000 ni. Kalau setiap jalan ni kita kata tahan nyok dah. Maka nak kumpulkan tahan ni, orang panggil tak banyak pun 40,000 ni ramah. Boleh sekat dah. Boleh tak dah daripada seteru-seteru. Lepas tu fantaqaddama Khalidun, maka terdulu dan menterpa oleh Khalid. Apabila fak Musailamah dan Banu Hanifah, dia mengumpulkan askar-askar dia letakkan ken-ken askar, takkan kemah-kemah askar, tak kontak bagi askar di kawasan tepi-tepi kampung Yamamah. Maka Khalid pun menterpa dan menghujung dan menghadapi. Tuan kata fataqaddama Khalidun, maka menterpa dan pula menghadapi dan mendului oleh Khalid, wa ala muqaddamatihi, dan adalah di atas yang mendului akan Khalid. Orang duk dulu, duk depan bagi Khalid siapa dia? Syarhabil duk dapat kontak. Jadi makna kata Khalid bin Walid dengan tentera-tentera amat besar daripada Muhajir wal Ansar saat itu dah. Maka ketika tu Khalid pun terpa hujung mari menghadapi kepada tentera-tentera bagi Musailamah 40,000. Maka di hadapan Khalid tu ada Syarhabil. Walamma kana ala lailatin mimma askarin, dan tak kalau adalah ia Khalid ala lailatin, di atas waktu malam, min ma'askari Bani Hanifata, daripada kumpulan tentera-tentera bagi Bani Hanifah. Jadi tak kala Khalid san itu menghadapi ni dia motok kain siap dah, pok ya tak jaga siap dah di kawasan kampung Yamamah, ya tak kem ya dah kan tahan dia. Maka Khalid terpa mari menghadapi mari depan bagi Khalid. Orang duk depan Khalid ni tentera bagi Khalid adalah Syarhabil. Maka tak kala Khalid san itu ada di suatu malam, mimma askari Bani Hanifata, daripada kem askar bagi Bani Hanifah. Daripada tempat kumpulan askar bagi Hanifah saat itu, ataupun daripada kemah tempat tak kontak bagi askar Bani Hanifah ni, iltaqa, bertemulah ia bertemulah ia Khalid bisariyatin minhum, dengan satu tentera yang kecil, minhum daripada mereka itu, daripada askar Nabi Musailamah dan pula Bani Hanifah.
Jadi celah-celah tu Khalid saat ni tu duk mari, terpa duk mari. Belum daripada kem ataupun tempat-tempat askar bagi Musailamah dan Bani Hanifah, maka bertemu Khalid dengan satu tentera ataupun tentera yang kecil tu. Sariyah ni tentera yang tak ramai sangat, 7-8 orang. 10 orang masalah. Minhum, setengah daripada mereka itu daripada Sariyah tu. Tentera-tentera yang kecil ni, raji'atu min biladi Bani Tamimin wa Amir. Dan dia saat ni tu setengah daripada tentera yang kecil ni. Yang ada dalam tentera tu raji'ah. Raji'ah ni daripada mana? Min biladi Bani Tamimin. Daripada negeri bilad, daripada negeri Bani Tamim. Wa Amir dan pula Amir. Li'idraki sa'ril lahum. Untuk nak mendapati bunuh balas. Ataupun nak membalas dendam. Lahum bagi mereka itu. Bagi mereka itu, bagi Musailamah dan pula Bani Hanifah. Jadi di celah-celah tu, celah mana? Celah Khalid duk menterpa masuk gi. Duk terpa masuk gi nak menghadapi, nak hujungkan tentera Musailamah dan pula daripada Bani Hanifah, maka bertemu satu tentera yang tak ramai. Setengah daripada tu ada raji'ah daripada negeri Bani Tamim dan Amir. Kamar dia puak ni mari sini kau ana ni. Apa-apa hak ni setelah ni tentera tak besar sangat apa ni, 7 8 orang 10 orang. Khalid temu. Kamar dia Khalid temu saat ni tu dengan orang panggil Sariyah. Kumpulan tentera yang tak ramai, ada 10 orang sini. Dah. Kamar dia puak ni untuk nak berbalas dendam. Bagi mereka itu atuli idraki sa'ril lahum, supaya mendapatkan membalas dendam dan membunuh balas lahum bagi mereka itu. Bagi mereka itu, bagi siapa dia? Bagi bigapa Bani Tamim wa Amir. Kata situ dah. Jadi di dalam tentera-tentera yang kecil ni ada raji'ah daripada negeri Bilad, daripada negeri Bani Tamim dan pula Amir, untuk nak membalas dendam bagi mereka itu, bagi siapa dia? Bani Tamim wa Amir situ. Wa alaihim, dan ke atas mereka itu, ke atas siapa dia? Atas Sariyah ataupun Banu Tamim ini, Maja'atu ibnu Murarah. Adanya di atas mereka itu Sariyah itu ada Maja'ah. Maja'ah satu namanya, nama Maja'ah ibnu Murarah. Dia ni daripada siapa? Muja'ah dalam tentera kecil ni, Muja'ah ataupun Maja'ah, dan anak bagi Murarah. Dia ni min sadati Bani Hanifah. Dia itu daripada ketua-ketua bagi Bani Hanifah. Jadi celah-celah Khalid tu nak menterpa, nak menghadapi, nak hujungkan tentera Musailamah, lagi pula Bani Hanifah. Di celah tu pergi bertemu, pergi jumpa Khalid dengan satu tentera yang tak ramai, 7-8 orang ataupun 10 orang. Tentera yang kecil. Maka tentera yang kecil setengah daripadanya ialah siapa dia? Ialah kena kepada raji'ah. Raji'ah ni yang datang daripada kampung negeri Bilad mana? Negeri Bani Tamim dan pula Amir. Kemudian mereka itu duduk sini supaya nak membalas dendam ataupun nak bunuh balas kerana mereka itu. Kerana mereka itu adalah mereka duk bunuh dia, dia duduk situ tu supaya nak balas dendam. Balas dendam bagi orang-orang Islam lah, bunuh fok-fok dia apa itu ni. Lepas tu wa alaihim, dan di atas mereka itu, di atas mana? Di atas Sariyah ataupun di atas kumpulan tentera yang tak ramai ni. Ada siapa dia? Maja'ah. Maja'ah ni ibnu Murarah. Siapa dia Maja'ah? Min sadati Bani Hanifah. Dia ni satu daripada ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin bagi Bani Hanifah. Fa'amara bihim, maka menyuruh dengan mereka itu, dengan Sariyah yang adalah raji'ah daripada negeri Bani Tamim dan Amir ni untuk membalas dendam kepada orang Islam. Maka menyuruh dengan mereka itu Khalidun oleh Khalid. Khalid pun suruh. Suruh buat tentera-tentera Islam daripada Jaishin Kathir minal Muhajir wal Ansar. Khalid pun suruh faqutilu, maka dibunuh akan mereka itu Sariyah oleh tentera-tentera Islam yang dititahkan oleh Khalid. Khalid tak bunuh. Fuak ni duk tunggu kat orang Islam untuk nak berdendam, untuk nak balas dendam, nak bunuh balaskan orang Islam, bunuhkan mereka. Lepas tu Khalid pun suruh tentera-tentera Islam pada Muhajir wal Ansar, maka dibunuhkan mereka itu akan Sariyah.
Dibunuh malaikat tak dibunuh illa maja'atah. Malaikat maja'ah seorang Khalid tak bunuh maja'ah ni. Dah. Maja'ah tu adalah di kumpulan syariah sat ni. Adalah di situ. Lepas tu Khalid suruh bunuh hak lain. Malaikat maja'ah seorang Khalid tak bunuh kenapa? Fa innahu mangko bawasanya Khalid saning istabqahu mempertinggal dan memperkekal ia Khalid. Tengok weh, jangan duk jenis Khalid belakang tu, anah negara belakang tu. Fa innahu maka bahwasanya Khalid ni istabqahu memperkekal ia Khalid, meninggal ia Khalid daripada bunuh akan maja'ah. Kenapa Khalid tak bunuh dia? Li syarafihi, kerana mulia nyo maja'ah. Kerana maja'ah tu seorang mulia, dia daripada ketua-ketua daripada Bani Hanifah. Sebab itulah Khalid tak ada suruh bunuh Yahya. Bangun dia Yahya. Khalid saat ni tak ada suruh bunuh kerana dia tu satu orang yang termulia, satu ketua daripada Bani Hanifah. Tengok lagi, Khalid tak ada bunuh dia. Ada pihak lain Khalid suruh bunuh habis. Pacung tekak habis. Thumma sara Khalidun, kemudian ai ba'da amri bihi kita. Thumma ai ba'da amri Khalidin bihim faqutilu ila maja'ata. Selepas daripada mentitah Khalid bunuhkan mereka itu syariah. Lepas pada tu Khalid tinggalkan maja'ah. Sara Khalidun, berjalan oleh Khalid. Khalid pun berjalan hatta iltaqa, hingga bertemu pula ia Khalid. Khalid pun bertemu pula. Temu dengan siapa? Bijayishil murtadina, dengan tentera murtadin. Syafi'i bangun diri dah. Bijayishil murtadina, dengan tentera daripada al-murtadin. Jalan lagi pula. Saat ni temu dah dengan syariah. Tentera-tentera yang kecil yang dibawakan oleh maja'ah untuk nanti nak berbalas dendam. Lepas dah tu Khalid berjalan pula pergi bertemu saat ni tu dengan Jaishil Murtadin, dengan tentera bagi fuak-fuak murtad. Sasilan gigi lagi boleh 3 trik lagi. Bi Jaishil Murtadin, dengan jaish, dengan tentera bagi murtadin. Faqatalal fariqani, maka berperanglah gimari oleh dua kumpulan, yakni kumpulan bagi siapa dia? Kumpulan bagi Khalid, tentera Islam, dan tentera bagi fuak-fuak Banu Hanifah. Pergi mari, pacung tekak pergi mari, bunuh pergi mari. Kita lang syadidah, sebagai peperangan yang bersangat-sangat bertabur di antara tentera Islam dengan tentera bagi Musailamah dan pula tentera bagi Banu Hanifah. Pergi mari weh. Apa pasal itu? Faqatalal fariqani, maka berbunuh gimarilah di antara dua kumpulan, di antara Islam sama dengan bangga dengan tentera bagi Musailamah, sebagai serangan yang bersangat sebagai apa? Serangan yang beramat serangan yang bersangat yang bertabur, yang berkabut-kabut dah. Aduk serang gimari ke perang mari dah. Ya perang pada pasir dengan utar dengan kuda popai yang bertabur-tabur, yang bersangat-sangat di antara dua kumpulan ni. Walamma hamal qitalu inkashafal muslimun badi al-amri. Dia tidur bangun di. Walamma hamal qitalu, dan tak kala terjaga dan terpelihara oleh peperangan, jadi slow sikit. Perangan pun jadi slow di antara mereka, di antara kumpulan Islam dengan kumpulan bagi Musailamah. Jadi orang panggil terpelihara dan terjaga sikit, orang panggil slow tu kita kata perangan ni. Inkashafal muslimun, ternyatalah oleh orang-orang Islam. Baru nyata mula tu popai, tak tahu mana Islam, tak tahu mana kafir, tak tahu mana murtad, tak tahu mana tentera musalah. Gini ya. Jadi sedaging popai tak tahu tahu. Nak tengok tak boleh. Mana Islam, mana kafir, mana tentera Musailamah, mana tentera bagi Khalid. Popai jadi bertabur bersangat kelai kabut, tak tahu mana Islam, tak tahu mana murtad.
Dah. Duk perih-perih mari, jadi terjaga sikit perih. Perih tu jadi slow sikit, turun sikit. Dah. Apa tu jadi terbuka ternyata ni Islam weh. Dah. Badi al-amri. Kenyataan bagi masalah kerja urusan tu jadi nyata. Ni Islam ni. Ni dikatakan tertera bagi Musailamatul Kazan ni. Hatta wasalal murtaduna. Hingga sampailah oleh fok-fok jatuh agama. Fok-fok tolak agama Islam. Dulu pernah Islam dah pada masa Nabi SAW. Mereka pernah Islam dah, tapi duk-duk mari mereka jatuh murtad, tinggalkan Islam, kembali pada Islam, pergi pada agama kufur. Maka tersampai oleh fok-fok nana, yakni fok-fok murtad, ila fustati Khalid, kepada tempat dan pula kawasan bagi Khalid. Fok-fok murtad ni pun dah pergi mari dah jadi bertabur-tabur siapa nak beza tak leh mana tentera Islam, tentera bagi Khalid, mana tentera bagi Musailamah. Lepas pada tu jadi slow sikit perang, maka ternyata ni Islam ni tentera bagi Musailamah. Hingga tercapai fok murtad. Fok murtad saat ni tu dah gi siapa pada kawasan bagi Khalid, bagi tempat Khalid, wa aradu, dan kanak ki mereka itu al-murtadun, fok murtad jatuh agama ni kanak kira akhza zaujatihi, nak mengambil dan nak memungut akan isterinya, isteri bagi Khalid. Fok ni siapa ada fustaq khemah bagi gawak Khalid. Khalid ni orang panggil tentera Islam pun ada kem dia, tentera bagi kafir ada kem dia, tapi fok ni serai, hak ni pun serai. Bala ataupun berai gi mari, pukul gi mari, panah gi mari, pacung tekak gi mari, maka bertabur tak tahu mana Islam, tahu mana kafir. Lepas pada tu jadi slow perang. Maka tahu ni Islam, hak ni pun panggil tentera bagi Musailamah. Maka tika ni lah orang-orang bagi murtad ni, fok murtad jatuh agama, maka duk serai hingga sampai kepada tempat kawasan bagi Khalid duk. Patu mereka ni kanak nak ambil isteri bagi Khalid. Patu famana'ahum min zalika. Perhati weh. Maka menegah akan mereka itu. Menegahkan mereka itu akan al-murtadina min zalika, daripada dimakan itu zalikal marskur min iradatihim akhza zaujatihi. Atas itu famana'ahum, maka menegah akan mereka itu akan siapa dia, al-murtadina min zalika zalikal marskur min iradatihim akhza zaujatihi. Daripada dimakan tersebut tadi, gapo dimakan yang tersebut min iradatihim, daripada kanak mereka itu nak mengambil isteri bagi Khalid ni menegah maja'atu, oleh maja'ah. Maja'ah ingat budi Khalid weh. Kanong tika Syariah tu Khalid pergi bertemu dengan Syariah tentera-tentera yang kecil yang ada di dalam tu fok Bani Tamim, dan pula ada juganya Maja'ah. Maka Maja'ah saat ni tu Khalid suruh bunuh fok tentera yang kecil, tapi tinggalkan Maja'ah seorang. Kerana Maja'ah ni dia orang yang mulia daripada ketua-ketua Bani Hanifah. Maka tika ni apabila fok murtad nak serai, nak igat bagi isteri bagi Khalid sebagai camnan ataupun sebagai jadi wak gawah, orang panggil sebagai jadi tua pakan, maka Maja'ah ni lah orang yang tegah. Maja'ah ni tak masuk Islam lagi. Tapi kerana dia ingat budi Khalid tu tak bunuh dia, maka dia tegah fok ni. Jangan igat. Jangan ambil isteri bagi Khalid. Waqal, dan berkatalah ia Maja'ah. Kata ana, ni'mal hurratu, sebaik-baik orang perempuan yang merdeka jihan. Ni'mal hurratu, sebaik-baik perempuan yang merdeka itu siapa dia? Ia zaujatuhu, ialah isterinya, isteri bagi Khalid. Sebaik-baik daripada para puan yang merdeka, sebaik-baiknya dan secomel-comelnya ialah kena pada isteri bagi Khalid bin Walid. Thumma tada'al muslimun, kama dia menyeru-nyerulah oleh orang-orang Islam, wa anzalallahu alaihim sakinatahu,
Lepas pada Islam terpanggil, panggil mana Islam mai kok ni? Ta'alau, mari. Orang Islam pakat mari. Kita nak beza mana tentera Islam, mana tentera bagi Musailamah. Pakat seru pergi mari, pakat panggil pergi mari. Wa anzalallahu alaihim sakinatahu, dan telah menurung oleh Allah Ta'ala alaihim ke atas mereka itu, ke atas al-muslimin, sakinatahu, akan ketenangan bagi Allah. Lepas tu jadi orang panggil seni dah. Hak jadi perih bertabur berkelai kabut saat ni. Lepas pada tu orang Islam pun pakat panggil Islam kok ni. Lepas tu jadi Allah Ta'ala pun turun capaklah hati orang Islam, berasa berteningnya, berasa seninya, berasa tetaknya, berasa tegaknya. Sekadar tu lufa amila khalidun finnas hatta raddal musyrikun ila ab'adi ma kanu. Sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari malih negara Bukhari. Wa yanqasimul kalamu aidan, dan terbahagilah oleh kalam, yakni kalam dan bahasa dalam ilmu usul fiqh ni. Aidan, gapo aidan takdir? Ai kama yanqasimul kalam ila amrin wa nahyin ila akhiri. Takdir dah. Wa yanqasimul kalam, dan terbahagilah oleh kalam. Aidan ha takdir fak mana? Ai kama yanqasimul kalamu ila amrin wa nahyin. Semacam mana terbahagilah oleh kalam tu kepada amar dan kepada nahi dan kepada istifham dan pula kepadanya khabari. Tak itu aidan ai kama yanqasimul kalam ila amrin wa nahyin wa khabari. Okey. Terbahagi pula kalam dalam ilmu fiqh ni ila tamannin, kepada tamanni. Apa tamanni? Nah, berharap-harap. Tu mana ila tamannin, kepada tamanni. Dah berharap-harap. Tu bahasa anak Jawi lu. Apa tamanni? Yani berharap-harap. Apa kalau tamanni? Tu takrif dia. Tulis keris bawah takrif. Wa huwa, dan ia al-kalam kalamun tamanni. Kalau tamanni, kalau berharap-harap ni ke? Talabu ma la tama'a fihi, duk tutup, duk cari. Ma la tama'a fihi, yang tiada jenis tamak, tiada jenis boleh. Fihi, mawjudun fihi, yang diadakan padanya pada mah. Barang ni nak tamak tak leh, nak tak leh, kanak tak leh. Tapi ada cita-cita, dia berharap-harap tak, kalau kau boleh benda ni, tapi benda ni nak cita tak leh, nak berharap tak leh. Au ma fihi usrun, atas pada ma la tama'a. Takdirnya wa huwa talabu ma fihi usrun, menutup dan duk carikan barangkan suatu fihi, padanya pada matu usrun, payah, sukar dan susah. Boleh juga tutup tapi payah, boleh juga cari tapi susah. Lagu nak tengok. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Apa tamanni yang pertama? Fal awwalu, yakni kalam tamanni, tapi talabu ma la tama'a fihi. Tu murad dengan al awal, yakni ma la tama'a fihi. Kalau tamanni tapi tak boleh nak tutup, tak ada jenis tutup, tak boleh nak cari, tak ada jenis boleh cari, tak ada boleh nak tema'a, tak boleh nak berkanak dan pula nak bertupu padanya. Mana tengok? Nahwu ialah seumpama kalau syi'i kata ana laitasyababa ya'udu yauman. Tengok ni. Mudah-mudah berharap-harapnya laitasyababa, berharap-harapnya muda aku tu. Lah ni ku tua dah, mau 45 60 dah. Berharap-harapnya dah asyababa, waktu muda aku tu dah ya'udu, kembali ia dan terpulang ia yauman, pada satu hari. Patut Syekh belakang kata fa ukhbiruka, patut ku nak ceritalah akan di ke masa muda aku gitu-gitu. Allah, aku muda-muda dulu. Kau tak pakai dah luar tatamada ni, liwai kurang-kurang. Nak royak masa muda aku berharap-harap, cita-cita tutup, barang hak tak boleh jadi, barang hak tak boleh jadi, barang hak tak boleh tamak. Masalah kita lah ni monai pulau. Lepas tu kita cita, kalau aku muda semula sedap. Sedap aku muda dulu deh. Genang tina 2 3 belakang. Pakai luar jing, tak kai, lekas baju rakyat tak pakai, juta tamada, juta deseng tak pakai.
Baju pala guni kan dulu. Klik kau muda dulu sedap weh. Sedap suka ramah. Deh. Kau masa muda werung-werung dulu. Kalau kulit muda semula ni. Patu bagi muda semula tu. Cita-cita nak muda semula. Boleh ke tak boleh? Bagi ni nak tomok tak boleh. Nak cari tak boleh dah. Nak mendapat tak boleh dah. Nak kanak tak boleh dah. Kalau nak 100 kali kanak. Boleh tak muda? Tak boleh. Tapi sifat muda tu boleh. Kada sifat muda walaupun tua-tua tapi Allah pakai kasut kelik lagi tu nampak muda. Orang panggil Datuk Werem. Kau Datuk ya? Tubuh muda kelik boleh tak? Tak boleh dah. Duk berubah, gigi pun jatuh, mata pun kurang bergari. Tapi sifat muda tu tak habis. Duk jadi bahasa muda situ. Tapi nak jadi muda kelik semula, boleh tomok tak? Boleh cari tak? Jawab tak boleh. Kamar dia lagu ni orang panggil taman ni cita-cita. Kalau kau muda semula, oh sedap lah yati kau muda gini. Pokok kita masa budak dulu ramah deh. Tak ada mikir pun main straight. Main straight. Dan main buat budak-budak tak ada mikir apa. Ya main ya. Tak ada mikir apa, susah tak mikir. Duit ada kena mikir sebab orang tua duit. Tak ada mikir apa, main terik. Dah. Boya tua gini yang mikir. Kau budak yang tak ada mikir tu hari. Tak ada mikir apa. Jangan nak main mantap. Jangan nak makan, main suka dah ke. Mikir tak ada. Hanya budak-budak dah. Orang tua ni mikir dah. Pasti cita-cita muda ya boleh tak? Jawab kata tak boleh nak kembali dah. Muda tak boleh kelik dah semula. Ya duduk situ dah tua-tua dah. Pas nak tutup muda semula, harap-harap muda, ya tak kembali dah muda tu. Orang panggil ni orang panggil kalai taman ni. Maka bicaraan di dalam usul fiqh juga. Wasani dan yang kedua, yakni ma talabu ma fihi usrun, tutup barang yang ada pada dia tu payah. Gapo dia tengok? Nahwu qauli munqati'ir raja' ialah seumpama bagi perkataan orang yang putus harapan. Baik tak? Nahwu qauli munqati'ir raja' seumpama perkataan bagi orang putus harapan. Supaya kecek mudah-mudah orang putus harapan ni, ga orang uhak. Fak ohak gono. Dah, ya ohak dengan budak ya. Dah ya budak ya kita tahu kita ya ohak dengan timuh kita tahu. Ohak dengan timuh ataupun dengan Zakiyah ataupun dengan Syarifah ohak. Dok main dengan Syarifah lama lah dok fang gi mari tu. Pas setahun. Bo nak nikah tak boleh nikah. Orang tua tak uwi. Nak nikah Syarifah gi minta orang tua ya orang tua tak bagi. Orang tua takut tak uwi kemu. Kalau mu nak mu gi cari nu. Mik mata luk-luk dalam lak patak lak wis tamu dah aku nak nikah dengan anakku Syarifah ni. Allah, kita pun bayuk pun malah apa dah. Nak tujung pakai kayu bunuh diri. Hak. Ani dia panggil putus harapan. Nak Syarifah tak boleh orang tua tak bagi. Pasal tak bagi, nem kana duk mari kita pun duk menengung, dia pun duk menengung. Makan nasi sama tak lalu, mandi tak basah. Sama-sama hak. Orang panggil cai tek ataupun cai kat orang panggil dah. Putus harapan. Duk mari bunyi kata Tina nak bunuh diri dah, nak tujung laga. Orang tua dah sekat. Bayu nak tujung pakai kayu dah. Hak gi mari. Duk mah tak apa lagi duk menyata Syarifah nikah dengan orang lah. Kau terau. Ni. Duk yuk buat wajak dah patah lah. Ni. Hak ni jangan kat buku hak dah. Ya hak ni orang panggil rap pup ni nak hak ingat. Kasih hak mula-mula. Kasih trik 2 trik 3 tak adil dah. Ya hak tak teruk dah. Ya hak teruk ni orang tak biasa berkasih gi berkasih. Lepas tu gi berkasih tu temu hak kita rasa kena cakap. Duk nak nikah tak boleh. Ataupun kanak kita tak boleh. Nak nikah tak boleh. Orang tua tak uwi kali ia tak uwi kita tak uwi duduk. Tu bapak tu duk gi nikah lari kira panggil lari pindah holi buku ni dah. Dak menikah pindah holi gi ko seto. Gi ko segoro, gi ko golok buku. Buku orang tua tak uwi nak sama nak. Tapi orang tua tak bagi nak nikah tak. Lari pindah holi gi menikah senyap-senyap. Khabar-khabar hang nikah dah we dua ni we. Deh. Hak tu tak hak teruk ni. Pasal nak nikah tak boleh siapa bila. Deh. Bini pun duk bini tak ada disegar. Hak ni belaki dah. Hak ni bini dah. Dah duk mari jumpa selalah. Lepas tu dah. Pas ya belaki dah boleh nak sorang kita bini boleh nak orang. Jumpa dua. Kita dua ni kalau ada naksik lagi dah. Demo gi belaki, demo cerah. Demo tu bujai. Kawan nak ambil demo lah no. Sudah dah beda tu no. Kawan ambil demo lah. Anak apa orang dah ke jumpa dia nak bertiga. Baju boya kata sepatah dah. Ya tahu pak. Kalau misalnya demo pergi bujai lah kok anak tok laki demo pergi mati kau tak ada dok dah. Tapi tok laki demo pergi mati tak apa kau ambil demo. Lah
Kalau kahwin tu kahwin nak cerai bini kahwin. Dodak dia. Ni apa kata bagi orang putus agak peh ni. Nahwu qauli munqati'ur raja' seumpama perkataan bagi orang putus agak peh kata nah. Laitali malan fa ahujja bihi. Mudah-mudahan berharap-harapnya bagi aku ni, bercita-citanya bagi aku ni, laitali bercita-cita bagi aku, berharap-harap bagi aku malan harta. Dek tua malah kerja baik. Bangun tidur pukul 10 pukul 11. Orang tua atas suruh kerja malah bawa. Nah, setengah tu bakal lari kelik. Nah, ada tenatu ke tantu tu, tenatu lari kelik. Ngano? Tok tua rajin doa. Kebun getah, kebun dia boleh juta-juta setahun. Natu tak boleh duduk dia. Bon natu duduk dia. Bon natu dia nak tidur je. Oi, mek nyeng setah. Aku nak pergi menebah. Bon natu dia, hai, mu mek bajak setah. Ni, nak pergi menebah ni. Natu khabar-khabar lari klik dengan hatu. Tok tua rajin doa. Dah. Dek, ni malah kerja tapi harap-harap penok kereta. Dia kata laitali malan. Mudah-mudahan berharap-harap aku ataupun bercita-cita bagi aku ni harta yang banyak. Fa ahujja bihi, maka sebab itulah aku nak mengeja akan haji bihi ai bil mali, dengan sebab harta tu aku nak pergi buat haji. Ni orang panggil cita-cita yang pesen boleh tapi payah, dia tak kerja, malah buat politik ni tapi berharap-harap nak pada harta. Ni payah nak boleh lagu ni, boleh pun dah, tak ada mustahil pada akal. Wa yamtani utamanni fil wajib, dan tertegahlah tamanni itu, kalian tamanni fil wajib, pada perkara yang wajib. Hak ni nak tamanni tak boleh, hak ni nak berharap tak boleh, tertegah weh. Pada perkara wajib tanda molek. Wa yamtani utamani, wa yamtani utamanni, dan tertegahlah oleh kalian tamanni, berharap-harap fil wajibi, pada perkara yang wajib. Mana? Nahu ialah seumpama laita ghadan yaji'u illa an yakuna al-matlubu maji'ahu al-an. Laita ghadan, berharap-haraplah esok ni. Tu perkara wajib tu. Esok ni yaji'u, datang ia. Dah berharap-harap esok tu datang. Kalau esok tak ada siapa dia tahu kata esok nak datang tak datang sebab kita nak mati ke ataupun nak kiamat tu, orang panggil perkara wajib. Lagu ni orang panggil nak taman ni tak boleh. Kalau taman ni pun orang panggil tak sah taman ni. Kerana benda datang esok ni tak tahu, piada tak ada, mati kerana kita esok ataupun esok kiamat, benda ni tak boleh nak taman ni. Kalau giwak kalian taman lagu ni ditegahkan akan dia. Illa an yakuna, boleh juga nak taman ni perkara wajib. Illa an yakuna al-matlubu malekan bawasa. Jadi illa an yakuna dengan mana? Lakin. Illa apabila berimpun dengan an, orang panggil illa tika ni makna lakin. Illa an yakuna, lakin yakuna al-matlubu, tetapi adalah perkara yang ditutup saning maji'ahu, datang datangnya al-matlub al-an. Malaikat benar ia tutup tu datang sekarang bukan esok dak, hak tu haru. Dah fayadkhulu fil qismil awwali, maka masuklah ia hazat tamanni allazi yamtani'u fil wujud. Ini tamanni yang adalah ia tertegah pada wajib ni, termasuk fil qismil awwali, dalam kisah yang pertama. Yakni kisah mana? Talabu ma la tama'a fi. Tak cerita. Fayadkhulu, maka masuklah ia at-tamanni ataupun imtina utamanni fil wajibi ni. Tertegahlah kita nak bercita-cita pada perkara wajib, termasuk fil qismil awal, pada kisah yang pertama. Mana kisah yang pertama? yakni talabu ma la tama'a fihi. Wal hasilu, dan bermulhasil anna tamanni, bahawa tamanni tu yakunu adalah ia fil mumtani'i, pada barang yang tertegah, pada perkara yang ditegah. Perkara yang tertegah pun boleh tamanni. Wal mumkini, dan perkara yang mungkin allazi fihi usrun, yang sabitlah pada allazi tu usrun payah weh. Tengok. Tak kala masalah kita ada bercara, masalah kala ialah bahasa daripada ilmu usul fiqh, bahsut tamanni, yakni kala tamanni. Bahasa Jawi kita bercita-cita. Dah bercita-cita dan berharap-harap. Dah berharap-harap pada suatu perkara.
Dah suatu perkara sama ada perkara saat ni tu, boleh jadi. Ada sama satu perkara saat ni tu, tak boleh jadi. Supaya kita berharap nak nikah dengan anak raja tu, kahwin kalau boleh nak raja, kahwin seni deh. Cuma dia cita-cita nak ke anak raja tu, orang panggil perkara mustahil lah kau tu. Pada adat tu mustahil, pada akal tak mustahil. Ya cita, kalau kahwin boleh menikah dengan anak raja bakar ni, kahwin nak cara belakang orang kampung kahwin ni. Ya bercita-cita berharap nak menikah nak raja, orang panggil lagu ni taman ni, tapi taman ni lagu ni mumtani ataupun mustahilnya pada adat nak berlaku. Tengok. Kemudian taman ni kalau apa taman ni, yakni cakap duk bercara berharap-harap dan bercita-cita. Seorang tu kadang-kadang dia bercita perkara boleh jadi, kadang-kadang bercita saat ni perkara saat ni tu tak boleh jadi. Kadang-kadang perkara yang ada pada itu payah susah. Boleh jadi pi payah. Mana tengok. Fal kismul awal, kism yang pertama. Kalau taman ni, wa ma la tama'a fihi, barang tak jenis tamak, tak boleh jadi padanya pada mah. Jadi barang ni tak boleh jadi. Pada adat kebiasaan tak boleh jadi. Payah. Lagi pula nak tamak tak boleh. Nak nikah dengan anak raja tak boleh jadi. Nak nikah dengan anak puak, tak boleh jadi. Orang panggil berharap-harap. Tapi berharap-harap tu dalam tengah laut. Tengah laut air banyak. Maka nak berenang ni kuasa tak kuasa. Nak berenang ni orang panggil cita-cita di tengah laut. Maka lagu ni orang panggil cita-cita lagu ni. Barang yang tak boleh temukan, tak boleh nenung. Ataupun tak boleh jadi padanya. Mana tengok. Nahu qauli syair, laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruka. Bercita-citalah muda aku tu. Masa muda tu ataupun muda aku ni datang ia dan terpulang ia, kembali ia pada satu hari. Aku harap-harap kula ni monel pula dah. Tapi aku berharap-harapnya, aku bercita-citanya, muda aku klik semula. Aku jadi pemuda dulu klik. Fa ukhbiruka, maka aku nak royaklah akan dika ketandang keadaan muda aku dulu lah ning. Sedap weh. Muda masa tu, werung masa tu deh. Kahwin malah tepa pakai baju nah. Baju tebal nah. Ramai dulu nah, baju berdabah. Patuh luar, tak kaki luar. Pakai lipat jepit. Sedap satu. Gini pun memang tak ada apa orang satu. Buat werung dulu. Cuba tengok gambar 30 tahun, 40 tahun dulu. Luar, kaki luar. Baju berdabah. Kaki bosuk deh. Pakai lipat jepit. Sing cakap dah kok tak tahu dia sing dah. Hak rung tu. Jangan nak kata rung tu yang hebat dah tahu tu. Baharung laning tak apa apa dah. Kadang-kadang pakai luar yiu tu ambil yiu ya. Hak ni pok kapong. Duk rasa tengok cakap noh, duk kok naik ramah lebih diri dah. Tu baik main kedai ni pun lah tak apa deh. Anang. Duk naik ramah kalau wajing tengok tu Bedok bagi-bagi. Kesedar ke tu deh? Gitu. Hak rula ni. Baru rula ni ya rula ni kena tak mani. Hak sedap. Tak mani tidur banyak. Kalau mani habis rik. Lepas tu tuan nampak kabung, muka nampak berjetak, muka nampak bergeduk, mani pun 3 hari sekali. Dia tidur pun bangun 3 hari sekali. Hak tu jadi. Harung lah ni. Lepas tu hak pacung nak duduk lektah. Harung lah ni. Hak hebat lah ni. Dia sore-sore tolong mata lah, tak apa-apa je lah. Khabar lah. Lepas tu mula tengok getah biar tak ada kek kita. Kawan nak tulah kek weh. Harunlah ni. Ni orang panggil kale yang tak jenis temu tak boleh nak padanya. Muda tu dia tak klik dah masa tu. Walaupun kita cerita beratus kali, beribu kali, masa muda kita waktu muda dia tak kembali dah. Kemudian bercita-cita lagu ni orang panggil kala taman ni. Taman ni yang ada pada dia tak boleh kita nak temu tak boleh jadi padanya. Kalau kita nak 100 kali 10 kali pun tak boleh jadi. Yang kedua, apa dah? Huwa ma fi usra. Boleh kita, boleh berharap-harap, tapi padanya payah weh. Mana tengok. Kata Syi'i kata laita limalan. Mudah-mudahan ataupun berharap-harap dan bercita-cita bagi aku, berharap bagiku malan. Isim bagi laita.
Aku berharap-harap bagi aku ni harta banyak, sekarung daripada harta. Berharap-harap dan bercita-cita bagi aku akan sekarung daripada hartawan. Maka apa? Fa'ahujja bihi. Maka sebab itulah aku boleh mengijah haji, ibadat haji dengan dia, dengan sekarung daripada harta. Maka lagu ni orang panggil kalam. Kalam taman ni yang cara dalam usul fiqh. Tapi nak padanya boleh tak? Boleh, tapi payah. Duk saja tidur, makan, bangun, malah kerja. Nak boleh sekarang pada harta untuk kerjakan haji. Buat amal ibadah haji. Oh, payah. Boleh nak cerita. Turun gedung tah langit, timbul jadah staka. Boleh jadi. Tapi orang panggil payah. Cita-cita lagu ni payah. Wayamtani untamani fil wajib. Tertegah taman ni wajib. Pada perkara wajib tak boleh nak taman. Mana? Seperti kata laita dan yaji'u. Mudah-mudahan barangkalinya, cita-citanya, berharapnya pada waktu besok hari datang ia seorang. Ia harap pada besok hari. Maka besok hari tu orang panggil perkara yang wajib. Maka nak bercita-cita lagu ni tak boleh. Malaikat bosa dia bercita-cita perkara yang tutup tu datang pada sekarang tak apa. Berharap-harapnya zik tu datang wis lagi. Bercita-cita Umar tu datang wis lagi. Bercita-citanya Mak tu datang sekarang ni. Hak tu tak boleh cerita. Tutup benda yang tutup datang sekarang. Hak tu boleh cerita-cerita. Ada pun dia bercerita tak esok hari datang lah ia zik. Hak ni orang panggil perkara yang wajib. Lagu ni tak boleh kaman ni. Kaman dia hasilnya, hak kisah ni dia termasuk dalam kisah yang pertama. Hak cita-cita pada mana mumtanik hasilnya. Boleh taman ni pada mumtanik, boleh mumtagap apa taman ni pada benda mungkin. Naskah tu kaman dia kata wallahu a'lam dah. Akhirat mendulu akhirat di atas dunia. Yang kedua, kita luluhkan azam kita. Kita jadi mana kata kita peluluh dan kita menghasilkan azam kita dan pula nak keyakinan kita dan pula kita azam bagi nak masalah azam kita peluluh. Azam kita gapo, ketetapan kita gapo untuk kita nak melawaikan daripada nasteru kita yang sangat-sangat, iaitu daripada syaitan dan hawa nafsu. Yang ketiganya, masalah kita tu nak meliharakan ia bagi disuruh dan kita nak tinggal apa yang dilarang. Tengok lagi. Dan pula yang katanya, hak tu dia panggil daripada asal-asal bagi ulama-ulama tasawuf dan ilmu tasawuf juga. Dan yang pertama, kalau kita nak katakan, nak tengok, maka mengenal engkau bahwasanya asal sekian ubat sakit yang basa badan ataupun basa hati, itu 5 perkara pula. Masalah kita nak jadi ubat badan, nak jadikan ubat tubuh badan dan pula ubat bagi masalah hati, ada 5 perkara. Ni kita perhati, bagi tahu amal sendiri, dia jadi ubat ni. Dari mana pertama? Dan yang pertama itu merenggangkan perut seorang daripada makan dan minum. Kita kena kurang makan, kurang minum perut kita. Dan mata daripada tidur dan barang sebagainya. Ini salah satu daripada ubat tok sewis hadi sakit tubuh badan. Sebab daripada perkataan ulama kata al-aklul kasir wan naumul kasir, ini daripada kebinasaan tubuh badan kita. Lagi-lagi. Dan yang kedua, kita tulis lagi. Dan yang kedua itu sangat berlindung seorang. Itu makna kata sangat berlindung, yakni sangat minta perlindungan. Sangat berlindung, yakni sangat gawa, yakni minta perlindungan oleh seorang hamba ni. Berlindung, yang minta berlindung supaya kita tak a'udzubillahi minasyaitanir rajim, a'udzubillahi min syarri nafsi, a'udzubillahi min syarri ma khalaq. Kita minta perlindung, tapi minta perlindung tu pun serta tadarru', yakni merendahkan diri dan ibtihal dan pula mentunduk kepada Allah Ta'ala. Tadarru', merendahkan diri dan menunduk kepada Allah Ta'ala. Minta berlindung daripada kejahatan yang basa badan. Mana kejahat basa badan? Kejahatan basa badan, kita makankan benda tak baik, benda tak halal, benda syubhat, ataupun mata kita pergi tengok benda-benda ukara yang dilain, tu dia panggil binasa kejahatan basa badan. Dan kejahatan yang basa hati. Mana kejahatan basa hati? Yakni seperti kita deki pada seorang ataupun kita buat besar amalan ibadah, tu dia panggil punuh kejahatan yang basa hati. Kerana bahawasanya dinding hati, hijab hati. Mana dinding hati, hijab hati. Dinding hati ni yang menegahkan ia seorang baca dinding tu, hijab. Manakah dinding hati? Dinding hati, hijab hati, penyekat hati yang menegahkan ia seorang
akan hadrat Allah Ta'ala. Makna kata orang panggil satu dinding, ia sekatkan hati, ia nak menghadapi kepada Allah, tak boleh nak ingat ke Allah, tak boleh nak menyebutkan Allah, tak boleh nak berzikrillah, tak boleh nak tasbih. Manakah dindingnya? Hak dok sekat hati kita, tak boleh menyebut Allah, tak boleh menghadapi pada Allah. 4 perkara, ada 4 perkara. Mana? Seperti barang yang telah tersebut itu. Seperti barang yang telah tersebut. Mana barang telah tersebut? Musannaf kita sebut dah dulu. Dinding-dinding yang menyekatkan hati kita, tak boleh menyebutkan Allah saat itu. Nah, adanya 4 perkara. Mana 4 perkara? Tengok lagi. Dan iaitu dinding hati, yang menegahkan ia akan hadrat Allah tu. Dunia. Pertamanya dunia ini satu dinding yang menyekatkan kita, tak boleh sebut Allah. Duk gaduh dunia, kerja dunia, kalau dengan dunia Allah tak boleh nak sebut langsung la ilaha illallah. Sepatah sehari pun tak boleh nak kata, berat deh. Tengok kita tengok fok sibuk kerja dunia Allah nak sebut Tuhan tak deh. Nak semaya tak deh. Kalau dengan kerja kalau dengan menego kalau dengan kerja buat tak ada sebut Allah, tak ada. Nak kata la ilaha illallah tak ada. Nak kata subhanallah pun tak ada. Kerana sibuk dengan dunia, kerja buat dia. Banyak ni kita boleh tengok sendiri. Kita tengok orang kaluk dengan dunia lah, Allah nampak dah suku semua duk lah cup sahih semua, kerja semua, nak sebut Allah tak ada. Kerana apa? Kerana dunia jadi penyekatkan hati dia, nak sampai pada Allah, menyebut Allah. Dan makhluk gu kawan ramai dah duk setah-setah tu mari, duk setah-setah ni mari, duk hak jalan mari, duk hak tani saing kita tu, kawan-kawan gu kita mari baca berdoa, duk berkaluk dengan manusia, dengan makhluk ni. Siapa tak ada nak semaya, siapa tak ada nak berzikir, siapa tak ada nak ingat ke Allah. Banyak ni pok gu ramai tak ada semaya pun gitu-gitu. Nak buat wirid tak ada dah. Pukul ni demo siapa dah lo. Hei, kau ana weh gini. Ni. Kita duk wirid molek-molek. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telefon krik-krik dah. Kawan tu. Sebab tu orang kawan gu banyak, sebab tu ulama tasawuf tu dia nak asing sangat daripada manusia ni. Sebab kawan gu ni salah satu yang menyekatkan kita, tak boleh nak sebutkan Allah. Dia gu ramai berdoa. Tak ada nak baca wirid lah, tak ada moto, tak ada nak baca wirid setahun ni tu. Hajak pergi situ, hajak sini. Hari ni kau ana capak jambu mengangguk mana? Kawegu. Tu sebab tu kita kena asing sikit, pilih-pilih sikit lah, pilih-pilih sikit tu. Dan syaitan ni duk tepi-tepi kita, duk tipu kita, syaitan duk bisik kita, duk kecek dengan kita. Dan hawa nafsu, hak ni duk dalam orat darah kita. Dan kata setengah ahli tasawuf radhiyallahu anhum, bahawa syaitan itu berjalan, ia syaitan berjalan seperti berjalan darah. Ni, darah kita jalan ni. Pot kita ni, jantung kita, dia apa? Dia fok ataupun dia hantarkan darah mari ke tangan. Hantar darah mari ke tangan ni. Berarti hantar tangan darah mari telinga, hantar darah mari ke mata, hantar tangan mari ke mulut. Kamar di sini orang panggil tempat apa? Tempat hantar darah. Jantung ni, al-qalbu ni, orang panggil satu kele yang hantarkan darah pergi kepada seluruh tubuh. Kamar di apa sebab itulah apabila seorang tu jantung tak gerak, darah lari tak molek tu. Apabila darah lari tak molek, sebab tu orang sakit jantung, duduk mata rasa tak cerak mana. Duduk rasa kebah di mulut ni. Telinga puasa berat lah ni. Kenapa? Kerana darah ni, jantung taiti ataupun jantung hantar darah tak sapa. Apabila jantung hantar darah tak sapa, maka telinga pun kurang cerak, mata pun jadi kelabu, mulut rasa kebah, tangan pun rasa kebah. Kenapa? Darah tak sapa. Perak. Dah supaya faham kayu. Nah, orang panggil akar hak duk dipatak bombing, akar tajam turun gitu, duk meluk kepada bombing tu, ya serung air hantar pergi kepada batas, hantar pergi pada daun-daun. Kalau akar ya molek, serung air molek, hantar molek, daun nampak hijau, nampak subuh weh. Kenapa? Kerana akar tu hantar air pergi molek, orang panggil. Supaya manusia kita, dia jantung ya molek, jantung ya kuat, jantung ya gagah, maka dia saat ni tu dah gagah. Apabila gagah, nah sebab itulah mata ya cerak, telinga ya cerak, mulut ya kecek, tak jadi buga, tak jadi telo. Apabila darah tak sapa, mula kecek tak gau jadi telo. Kadang dia nak kecek ni tu baik kau ni, kadang kecek ni tai kau lain. Perah ni. Sebab tu kita hari-hari tu kena baca lah. Baca nak ya qahar, ya qahar, ya qahar, ya Allah, ya Tuhanku, mintalah jantungku ni kuat, mintalah jantungku ni gagah semacam mana akal bergagah kan dah daripada orang-orang yang kuat itu. Bacalah.
siuk ni jatung dolik ni. Siuk atik ni. Hei. Ya ayat Quran nama Tuhan ni dia jadi ubat segala ubat tapi kita kena pandai guna. Apa maya baca taklah duk saja pas subuh yang qahar, yang qahar, yang qahar, yang qahar. Minta wi Tuhan kuat dengan nama dia. Nama Tuhan kuat, maka kekuatan nama Tuhan berkat nama Tuhan. Minta wi kuat jantung kita ni. Sebab orang jadi nyakit jantung sebab apa? Sebab dia lemah, semangat dia lemah. Sebab tu ulama tasawuf tinggikan hemah. Tinggikan hemah, kuatkan hemah. Apabila seorang tu hemah dia jatuh, hemah dia lemah, malah nak buat apa, nak semaya, malah nak kecek dengan orang. Tu fak jadi semsal tu, hemah dia jatuh tu. Apabila seorang tu, sebab tu dalam orang ni, kalau ulama sing dia kaji ulama ni, kita kecek mudah-mudah, doktor ni dia kaji lah. Orang ni ada cik top, ada cik long, ada cik loy. Duk bahasa tak guna hamba tu lah. Kadang-kadang orang ni cik yotok. Atuk kan lah. Lemah mangat. Malah. Waktu malah. Kerja malah. Demo mari. Lari masuk le bilik. Jadi malah. Lemah. Kerana cik dia jatuh. Jiwa nafsi dia jatuh. Kadang-kadang cik dia ni lay. Nyo. Orang nyuk. Orang panggil halah. Nyo. Tahu mana. Demo panggil. Hai. Gawa. Nyuk. Ni orang panggil cik dia lay. Orang ni dia mudah nak kena nyakit. Sebab tu ulama kata hemah tu kena tinggi, semangat tu kena tinggi, semangat tinggi. Walaupun jumpa masalah gapo, kita semangat kena tinggi. Jangan duk jatuhkan hemah kita. Tinggi semata-mata orang ni payah nak kena nyakit. Sebab tu orang hemah tinggi payah nak kena menyakit, payah nak tepuh penyakit. Hemah tinggi, hemah kita. Walaupun susah, hemah terlawe. Walaupun kita letih, kita lawe. Walaupun ngajilah no, kita lawe. Walaupun payah, kita lawe. Orang ni tak ada kena menyakit. Faham molek jatuh di sini. Darah ni kena proses molek. Kemudian ulama kata setan duk lari dalam aurat nah, duk berlari tu supaya dengan darah kita duk berlari le tubuh badan. Ni darah duk berlari kat mana ni? Mana mau tahu? Di mana darah tak berlari, di situ asal kebah. Di mana darah tak berlari, di situ asal lengah. Faham molek? Tubuh badan siapa dia darah berlari tak molek, di situ ia berasa lengah, di situ ia berasa sakit, di situ ia berasa tak sedap. Ni boleh cek kata orang darah kita berlari tak molek. Maka syaitan dia berlari supaya dengan orang darah. Dia duduk berlari ni. Setan kadang-kadang dia masuk ke hujung ni. Setan kadang-kadang dia masuk tah belakang ni. Belakang kita ni orang panggil dia berongau ni. Ni. Dia berongau tah belakang ni. Kadang-kadang dia masuk ujung kaki. Maka berlari setan tu dia berlari supaya darah kita. Dia masuk dalam tubuh kita kadang-kadang menyocok sini. Kadang-kadang menyocok sini. Kadang-kadang menyocok sini. Kadang-kadang sakit di hati. Kadang-kadang sakit pula. Dia berjalan supaya orang darah kita berjalan tu. Sebab tu kita nak jaga. Sebab tu lah ni kita kena buat amal bela-bela dapat ni. Jangan nanti tua buat amal kena jaga tubuh bela-bela lah ni. Dia klik kapung sikit lagi jadi tok guru. Klik kapung sikit lagi nak buka kedai. Tak ada pagar tubuh. Pos-pos duk mari. Be buka kedai. Be pagar ke apa? Be pagar gapo? Be buat amal gapo? Be nak buka kedai hebat sangat. Kau jabos kau orang tak deki, labo 2 kau orang tak deki, labo 10 kau deki mula nak mari, labo 100 kau orang mari deki mari selalu dah. Orang tepi tak boleh tengok nampak laku kedai yo. Aku nak buat kenak yo Aku nak tok jing sini aku nak tok setel sini, we duk tunggu ke kedai yo. Pas tengok fok jual, cuba tanya fok jual semua. Fok jual laku-laku oleh ke duit kau dah dapat umur kau. Kadang-kadang duit kau, ada duit zaman dulu, kadang-kadang nyuk tulai lemu, kadang-kadang lidah lemu, duk dapat kedah. Kerana mana ni? Kerana hasad deki daripada manusia, tok sewi kedah yang laku. Faham ni? Sebab tu fok-fok kita di hari ni kena buat amal bela-bela. Wa amal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa amal ni dah 7 kali lepas maya. Ni hak mula babo kita berkata buat amal ni ya muda lagi. Jangan ternatis kena baru nak buat amal. Wa amal ni. Wa amal kau muda-muda ni sebagai jadi pagar bla-bla. Darah kita adalah qad ja'akum. Darah kita ada ayat kursi. Darah kita ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Darah kita ada setan nak masuk semua tak boleh. Kita buat banding supaya dengan kita terjebur. Apabila dalam jebur air penuh, minyak nak masuk tak boleh dah. Air penuh dah. Minyak masuk tak boleh. Tapi apabila berjebur tu kosak, minyak pun boleh masuk, batu pun boleh masuk, pasir boleh masuk, paku boleh masuk. Supaya juga orang darah kita, dia penuh dengan ayat Quran, penuh dengan laqad ja'akum, penuh dengan ayatul kursi wa kasmilah, penuh dengan wa may yattaqillah yaj'al lahu, penuh dengan kul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr.
Penuh dengan selawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima darah kita penuh dah dengan ayat-ayat. Setan nak masuk tak boleh. Nak seli tak boleh. Nak ganggu tak boleh. Kenapa yang molek? Orang darah kita semua ni duk berjalan, maka setan duk berjalan mengikut kat darah tu. Nah, sebab tu Nabi Ayub ketika setan masuk dalam, gano kuasa tak erak ni, gano kuasa lemah ni, nak buat amal ibadat hajalah tu, setan masuk dalam. Lepas tu, setan masuk dalam ganggu bukan sekadar buat buruk kerangit Ayub, buat buruk di tining Ayub, buat buruk di kaki Ayub. Ha tu, setan masuk tu. Ha tu kena pati. Kita tengok kisah-kisah tu lah ni fok kita kena jaga. Sebab tu apa boleh kecek lah ni. Sebab fok kita 20 tahun, 30 tahun dulu, fok kita kena makan di hatu sini. Ponok ni orang panggil ponok makan di hatu. Budak tino kita duduk di belakang ni dulu 3 orang semalam. Kadang dia dengar suara demo ni dia akan jadi. Malam tu fok kita nak jaga dah. Siapa pukul 2, pukul 3. Ni fok kita biasa mengalami, biasa tepus diri. Sebab tu di hari ni kita kena jaga. Kita tahu dah penyakit ni dia nak mari. Dah budak tino kita nak lah 3 orang kena jaga. Kadang-kadang ni pik right. Teriak, jerit. Kena jaga sehari. Siapa pukul 3, pukul 4. Hak ni pik kena jaga sampai esok. Ni. Sebab tu nak pesan belah-belah kepada pelajar semua, lah hari ni kena jaga belah-belah dah. Nak klik jadi tok guru, nak jadi ustaz, demo tak kira ustaz ke babo ke pia, demo tak kira di hari ni. Asal demo nak deki, demo buat di hari ni. Jangan bila setan masuk dalam tubuh badan kita. Nah, dia jalan supaya darah itu tu. Dan apabila banyak darahnya, apabila seorang tu banyak darah, darah dia banyak. Dah. Maka banyaklah masuk syaitan dalam hatinya, hati bagi seorang. Apabila darah dia tu banyak, maka di situ setan pun banyaklah masuk le orang darah dia. Sebab tu darah seorang di dalam tubuh badannya yakni satu gatal. Wah itu. Orang darah duduk dalam tubuh badan itu, ambil kepala, suk kaki, di tangan kita, di tubuh kita, darah kita ulama kajinya yakni satu gatal. Kalau orang ni tubik segelas tak mati, tengok tika bekal tubik segelas 2 gelas tak mati. Tubik sampai 2 gelas tak mati. Tubik sampai 3 gelas tak mati. Kerana darah duk berlari dalam tubuh badan seorang ni ialah satu gatal. Deh. Banyak darah, maka setan berjalan banyak le orang darah seorang. Dan banyak darah itu sebab banyak makan. Deh. Apabila seorang tu sebab darah dia banyak, sebab dia banyak makan. Perak ni. Bos sini. Apabila seorang makan 40 suap. Ni makan, bos tulis situ. Makan 40 suap dia makan. Dia jadi darah setitik. Sebab tu apabila makan banyak, darah jadi banyak. Makan 40 suap, dia jadi darah setitik. Apabila makan jadi darah 40 titik, dia jadi air manis titik. 6 asuci, orang panggil air manis titik. Faham tak? Sebab tu apabila makan banyak, dia jadi darah banyak. Kerana 40 suap kita duk kunyak tak kira makan nasi, makan daging ayam ke apa itu ni, ya apabila 40 suap, ia akan jadi darah setitik. Dalam 40 darah, 40 titik darah, ia jadi air manis titik. Sebab tu darah banyak, makan banyak, darah banyak. Darah banyak, setan berjalan, lorak darah pun banyak. Dan minum dan tidur. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, maka situ ia akan jadi darah banyak. Dan sebab dimakan itu, dimakan mana? Dimakan mengurangkan tu. Yang tersebut daripada mengurangkan darah, daripada makan dan minum dan tidur ni. Tu bahwasanya meringankan perut. Dia saat ni tu orang panggil mengurang makan, mengurangkan minum, mengurangkan tidur, itu meringankan tubuh dia. Tubuh dia rasa ringan. Dan mata itu setengah daripada ada mengurangkan mata. Apabila orang panggil kurang makan, kurang minum, kurang tidur, maka meringankan perut dan ringankan mata dia pun ringan dah. Setengah daripada ubat sekalian sakit, yakni sekalian penyakit. Setengah daripada ubat sekalian sakit, yakni sekalian penyakit. Ubat yang orang panggil kullu da'in dawa. Tiap-tiap bagi penyakit Nabi tak ada ubat. Ada kan? Kullu da'in dawa. Tiap-tiap bagi penyakit ia ada ubat dia. Maka orang panggil ubat bagi segala penyakit seperti barang yang telah tersebut, kurang makan,
kurang minum, kurang tidur, kurang belaka. Dan kerana itulah berkata setengah ahli tasawuf radhiyallahu anhum, dan tiada barang suatu yang terlebih kurang itu bilang ahli tasawuf daripada sifat mahmudah. Bukan masalah semua kurang saat itu dipanggil sifat mahmudah, melainkan tiga perkara ni dikatakan sifat yang terpuji. Mana? Iaitu sifat yang terpuji ni. Kurang makan dan kurang tidur dan kurang berkata. Tengok bahasanya segala ubat pada tubuh badan dan hati. Ni orang panggil At-Tibbun Nawawi. Sebab tu dalam satu kitab nama At-Tibbun Nawawi. Ialah ubatan yang bahasa sunnah Nabi SAW. Kita tengok cari kitab ni, kitab Ibnu Sina. Kitab Ibnu Sina ni orang panggil orang yang mula-mula sekali di dalam perubatan yang sangat-sangat bijak. Kita tengok dalam kitab Ibnu Sina. Lepas tu kitab Ibnu Sina ni yang dicuri, yang diambilkan oleh orang-orang yang lain daripada agama Islam. Tapi nak kata ulama Islam ni lah hak mula-mula sekali bijak tentang pubat cara ruqayyah, caranya akar kayu, caranya masalah Tibbun Nawawi, cara perubatan dengan ruqayyah dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina. Tapi kitab dia ada di Spain. Kitab dia dimikkan oleh orang lain. Dia mau pergi buat mik dan maklumat ataupun perkara yang boleh tahu. Maka dia mau mik tu pergi buat maklumat. Dia mau kata demonya kupah. Hak demonya kaji. Tapi hakikat daripada Ibnu Sina. Tengok nah. Sebab Syekh Ahmad kita, Ahmad bin Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Syekh Ahmad kita dia ngaji siapa reti siapanya. 70 ilmu. Setengah daripada Syekh Ahmad Tuk Faridatul Faraid ni orang yang sangat bijak di dalam masalah perubatan. Dalam jadi bomo, lagi pula yang ngaji Tuk Guru dia ialah di India. Ni Syekh Ahmad kita ni satu orang yang bijak dalam perubatan. Kita tengok dalam kitab orang panggil sejarah ulama Fatani besar. Ulama besar Fatani Darussalam, maka setengah pada Syekh Ahmad ni ngaji 70 ilmu dunia, ilmu akhirat, ya aling belaka. Maka masalah perubatan pada tubuh badan dan hati kita, iaitu mengurang makan, minum, tidur. Ni, dia duduk sini. Dari sini pak kisah. Pak ingin kita tu kita kena jaga. Supaya ingin kereta, misalnya kereta kabat ni boleh muat tinggi seberapa tan? 4 tan. Pada mana ni muat sampai 7 tan, kereta tu nak patah plau dah. Kereta tu nak jadi seriak dah. Enjin dia nak jadi patah rai dah. Ya patah rai. Supaya kita juga, perut kita boleh makannya sekali-sekali tu sepinggir, 2 pinggir, tu terik sup. Kita nyetel 5 pinggir, tel 7 pinggir, makan ngawah kayu, ngaman itu ni, siapa perut kita orang panggil nak biak tak ada. Ni orang panggil, ingin kita jadi penuh dengan sebab kita makan dan minum kita tak jaga. Ni, perut kita ni ingin tak ni? Ingin. Sebab lah ni banyak dikut leon, cuba dah perhati. Mari sore jadi gapo? Kapak. Paham tak kapak? Dulu kapak tamada ya. Lah ni di kapak put layon hak banyak kali. Yang kedua kapak premprai. Gapo? Gapan kapak sagi premprai. Gapo? Perempuan. Perut jadi saru. Kano jadi Allah perut, kano jadi masalah. Hatu orang panggil perempuan, orang panggil perut, ia tu jadi saru. Kano wasa alam, kano wasa tak boleh nyawa, kadang-kadang berdawa. Hatu orang perempuan jadi haru. Kot layan ni kan? Kapak kot layan sebab makan ni dalam. Duk jadi kadang-kadang makan sikit pasal di sini. Lepas pasal sakit tak belakang nyawa tak sedar. Kalau umum kampung kata jadi ulureh. Kalau fok jatek ulureh. Berdawa krek. Pasal sini. Maka nak nyawa tak naik kota belakang. Patu senok di butir fok jatek. Sebab makan ni tak patah, makan benda lenel-lenel, makan benda-benda sejuk. Hak ni orang panggil membawa pada perut ia tu tak tahan. Maknanya jaga makan ni nah. Makan ni kena jaga. Lepas nak molek makan kat kayu lah. Cari akan menyok beli sebekar. Dia rebuh ais gatel, tinggal secupak. Lepas tu makan tiap-tiap hari. Pagi, tengah hari, malam. InsyaAllah tu boleh. Kerana perkataan ulama setengah-setengah daripada membinasa diri dan tubuhnya 5 perkara. Ni ulama katanya. Setengah daripada nak punuh tubuh badan seorang. Sebab tu. Makan, kena jaga. Sunnah Nabi. Dalam makan. Nabi minum kena. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Nabi minum. Satu mulanya Nabi minum setegak. Tangan nyawa le minum. Yang kedua Nabi minum pula setegak. Lepas dah tu Nabi lepas. Lepas tu Nabi minum pula kok Nabi tak. Ni sunnah Nabi SAW. Ini cara nak witahan tubuh dan pula Nabi hajar pada kita. Minum mula-mula setegak. Trik 2 tegak. Lepas tu minum kok sampai setengah gelas. Jangan nyawa di dalam gelas. Kerana nyawa kita ni adanya apa? Oksigen, adanya carbon dioxide.
orang panggil lek ning, kanan orang panggil udara yang terbaik, lek kiri udara racun. Apabila kita nyawa dalam gelas, itu akan jadi racun. Tu Nabi royak lah dah tu. Kanan oksigen, lek ning orang panggil udara penpit. Sebab tu dalam minum kita tu kita kena jaga jangan nyawa dalam gelas. Kemudian ulama kata setengah pada binasa tubuh badan yang pertama al-aklul kasir, yakni makan banyak. Makan banyak siapa perut dia tak ada nak kisah. Makan setengah terpecah perut weh. Makan hari gerebai tak lonyo makan sungguh tinok. Siapa duduk sini. Duduk tekak okey. Ni makan banyak dak. Duduk sini. Gana mu nyawa tak boleh. Ni duk tekak kena lompat dah. Kawan kata lagi kawan lompat lu. Yang kedua, asyurbul kasib. Minum lah Allah. Air coke lah, air cola lah, air Fanta lah, Sprite lah. Lagi air manis tu lah manis ni. Bawa lama dia kata, kepera, kecil manis dah weh. Jadi apa? Bauan. Kecil manis. Apa? Coke, Sprite, Pepsi. Lagi pula apa lagi? Air apa? Fanta. Makan habis, ngomong habis. Tak ada kira apa. Mari kat aku. Mun tak habis, mari kat aku. Kawin orang tu lupa habis sebab kawin ni sama umat Islam. Aduh. Islam. Kat orang tu lupa habis. Yang tiga, an-namul kasir. Tidur banyak. Tidur sampai 3 hari 3 malam tak khabar apa. Tok tua kata ganonnya tidur tak lewat. Kakak gerak mangung. Akik nak tahu mo. Tak khabar lagi. Mek anyo titik liting ni mulut. Titik tak. Khabar telak atau. Kan weh? Oh seling 3 hari. Seling 3 hari. Yang keempat al-kalamul kasik. Kecek banyak. Lah, berkecek tak ada berhenti. Jumpa kan? Prah penyebadi. Wah. Tak ada berhenti. Kecek tak ada berhenti. Tak ada pak break. Orang panggil lus keru. Punuh juga kecek banyak ni weh. Punuh tubuh badan. Hei, tubuh badan kita punya nak berhenti juga weh. Kecek pun sakitkan juga dia kecek lama. Ya lus kerukan kan aku sakitkan. Awak kan mu kecek pagi pateng hari tak ada betul. Bro dah. Nyeluhkan ya tu. Yang kelima, jimok banyak deh. Ni kena klik kode. Jimok. Dok nak galau atau ingin galau tak ada. Ni salah satu daripada tubuh badan dok budak. Jimok banyak, kecek banyak, tidur banyak, minum banyak. Ni ulama kata punah tubuh badan. Yang kedua, perkata setengah ulama tasa kata sebab jadi penyakit dalam orak darah kita. Dalam orak ni, orak darah kita ni, jaga molek orak darah weh. Dah. Kerana makan dan minum banyak. Nah, sebab tu orang tua-tua dulu umur teh. Tadi kita tengok berita orang jelapeh umur 11 tahun. Jalan gagoi. Lepas tu dia nyok, kau ni gok gini. Dia mau tanya pak cik buat amal apa? Ya tu amal ada belakang ya tu amal kayu, buat amal tu. Umur 11 tahun boleh tidur dengan bini je weh. 111 tahun tuai boleh jalan lagi. Dia kata gua ni tak ada pak cik alhamdulillah. Umur 100. Sebab dia jaga makan. Nah, sebab jadi penyakit dalam orak darah kerana makan dan minum banyak. Punca syaitan itu berlari dalam orak darah mengikut keadaan darah. Sedikit banyak. Kalau darah banyak, maka syaitan jalan banyak. Nah, punca makan minum banyak, maka syaitan berlari banyak sebab syaitan itu mengawali seorang mengikut orak darah. Syaitan mengawal diri kita malas semaya, dia duk mengawal orat darah kita. Dia makan banyak, dia darah banyak. Dia darah banyak, dia malas banyak sebab dia jadi berat. Syaitan duk kontrol di dalam orat darah dia. Sebab tu jadi berat maya. Berat nak baca Quran. Kenapa? Kerana orat darah dikontrol, dikawali oleh syaitan. Sebab itulah ulama kata kita kena beramal. Amalkan ayat setengah daripadanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca ayat ni. Faham ya? Ni hak Rubi. Ataupun baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Tu ulama dan tok turun kita suruh ulang. Qadra. Kali baca, boleh di qadra tu 3 kali. Sekat dulu kan mereka kata wallahu alam. Kita bertinyak ni lah hari ni. Qadar ni dulu dah. Boleh baris dah.
Lepas tu tulis ni. InsyaAllah. Lepas tu dia mau kita tengok sendiri. Dah. Qadatul alhamdulillah. Qadar ni dulu hari ni.